zakat. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Qala ta'budu Allah wa la tushriku bihi syai'an wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasilu ar-rahima. Muttafaqun alaih. Dan dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kepada saya dengan amalan yang membolehkan saya masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan dengannya akan sesuatu yang lain. Engkau mendirikan sembahyang, engkau menunaikan zakat, dan engkau menghubungkan silaturrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abi Ayyub Al-Ansari ialah seorang sahabat daripada Ansar, daripada orang Madinah, yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, tidak ada rumah lagi. Rumah Abu Ayyub menjadi tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama, dan sehingga ada rumah sendiri. Dan Rasulullah sangat menghormati Abu Ayyub dan keluarganya. Bukan saja Abu Ayyub, termasuk isteri dia. Diriwayatkan Abu Ayyub nak cerai isteri dia, bertanyakan Nabi. Padahal bercerai ni tidak dihalang oleh Allah Ta'ala, tapi dimerka oleh Allah Ta'ala. Tetapi bila Abu Ayyub nak cerai isteri dia, Rasulullah kata jangan, haram. Jangan, tak boleh. Tak boleh, itu dia. Dan Abu Ayyub ini umur dia panjang. Hidup sehingga zaman kerajaan Amawiyah. Zaman Khulafa' Rashidin dan zaman Amawiyah. Sehingga berperang di Istanbul, Turki. Dan beliau syahid di Istanbul. Dan kuburnya ada di Istanbul, didirikan masjid. Dikenali dengan Masjid Abi Ayyub Al-Ansari. Kenal dengan masjid itu. Di mana Nabi telah bersabda, la tuftahanna al-Qastantiniyah. Fala ni'mal amiruhu al-amir. Wala ni'mal jaishu dzadikal jaish. Islam akan menawan Konstantinopel. Sebaik-baik raja ialah raja yang menawannya. Dan sebaik-baik bala tentera yang menawannya. Oleh kerana ini hadis janji daripada Nabi SAW dan mengandungi kelebihan, maka orang Islam berebut-rebut menyerang Konstantinia untuk mendapat fadilat yang disebut oleh Nabi SAW. Zaman kerajaan Amawiyah tak berjaya tawan. Zaman Abbasiyah tak berjaya tawan. Sehinggalah zaman kerajaan Osmaniyah baru boleh tawan. Konstantiniyah ialah ibu negara kerajaan Rom Bizantin, kuasa besar dunia. Dia dipagari oleh kota yang teguh dan senjata yang tak boleh dilawan. Boleh menembak meriam, pelurunya api yang nyala di atas air. Boleh membakar kapal-kapal yang cuba merapatnya. Ini Konstantinia. Abu Ayyub yang telah menyertai para sahabat yang hidup di zamannya naik ke Konstantinia. Tapi tak boleh tawan. Dan beliau mewasiatkan supaya mayatnya jangan dibawa balik, tanam di situ. Maka ditanam di situ. Tanam di situ. Sehinggalah Sultan Muhammad Al-Fatih
Sultan Kerajaan Osmaniyah mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjaya menawan Konstantinopel dan diubah kepada Istanbul. Asalnya Islambul, ibu kota Islam. Orang Turki dia pelak jadi Istanbul, ibu kota Islam. Di situlah kubur Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Abu Ayyub menceritakan seorang tak disebut namanya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta Nabi beritahu apakah amalan yang membolehkan masuk syurga. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadat kepada Allah dengan hati yang ikhlas, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sama ada syirik yang jadi, syirik yang nyata, ataupun syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang nyata ialah menyembah patung berhala manusia, mengadakan undang-undang rekaan manusia dalam perkara yang tak diizin oleh Allah Ta'ala. Ini syirik yang nyata, syirik yang terbuka, yang menyebabkan rosaknya akidah, rosaknya iman, menjadi kufur, murtad. Syirik yang tersembunyi ialah tidak ikhlas di dalam ibadat. Ibadat ada riak, nak tunjuk-tunjuk korang. Ibadatnya pada zahir sah, tak membatalkan tetapi menghilangkan pahala. Dia tidak membatalkan iman tapi menghilangkan pahala, menyebabkan ibadat itu tidak ada pahala. Hendaklah bersih ibadat kita daripada syirik yang zahir dan syirik yang tersembunyi. Dua-dua itu kena buang belaka. Yang kedua, mendirikan semayang dengan rukun-rukun dan syarat-syarat. Sempurnakan rukun dan syarat semayang. Ada adab dia, kena jaga, mengikut waktu dia yang ditetapkan. Yang ketiga, menunaikan zakat. Bila ada harta, keluarkan zakat. Zakat dibahagikan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat, yang terkenal disebut dalam Quran dan di dalam kitab-kitab fiqh. Dan yang keempat, menghubungkan silaturrahim. Silaturrahim ialah hubungan keluarga, zawil arham, iaitulah mereka yang ada talian keluarga di sebelah ayah dan di sebelah mak kita. Silaturrahim termasuklah saudara susuan, termasuklah musaharah. Musaharah ni ialah dengan sebab perkahwinan. Mertua, menantu, toki, mertua dan sebagainya. Itu adalah silaturrahim. Mesti dijalinkan hubungan keluarga dengan sebab perkahwinan secara musaharah. Di mana Nabi SAW bersabda kepada sahabat dia, bila kamu pergi ke negeri Mesir, kamu hendaklah berlaku baik terhadap penduduknya. Kamu berlaku baik terhadap penduduknya. Kerana aku ada hubungan semenda dan silaturrahim dengan penduduknya, kata Nabi. Kenapa? Sebabnya kerana Nabi dihadiahkan oleh Raja Mesir dengan seorang hamba yang bernama Mariatul Qibtiyah. Daripada hamba ni Nabi boleh seorang anak yang bernama Ibrahim. Ibrahim mati, Maria Qibtiyah juga mati. Oleh kerana dia orang Mesir, Rasulullah kata, kamu kena buat baik dengan penduduk negeri Mesir. Di sini menunjukkan bagaimana luasnya silaturrahim. Kita orang Melayu bilang sekat 2-3 buku je, lepas tu tak ingat. Itu saja silaturrahim yang mengadakan hubungan keluarga, sama ada secara keturunan ataupun secara perkahwinan ataupun secara susuan. Di mana seseorang tu tak boleh berkahwin dengan adik-beradik susu dia, sebagaimana keturunan dia, susu.
Itu juga dengan musaharah, dengan sebab perkahwinan mertua dan menantu, begitulah seterusnya. Ada hubungan silaturrahim. Hendaklah dia adakan hubungan persaudaraan. Ini adalah hak-hak Islam. Walaupun kita bilang rukun Islam itu 5 perkara. 5 perkara ini yang terkenal. 5 perkara, mengucap 2 kalimah syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, yang terkenal. Dalam hadis ini tak menyebut haji, tak menyebut puasa, dia menyebut silaturrahim. Silaturrahim juga termasuk dalam rukun yang penting di dalam agama Islam. Di mana hadis ni banyak disebut tentang rukun-rukun ni. Kalau sebut banyak sangatlah kita ada orang nak sebut. Maka 5 tu sebagai contoh rukun-rukun yang asas. Walaupun tak disebut, termasuk dalam 2 kalimah syahadah. Termasuk dalam 2 kalimah syahadah. Dia mengait di antara satu sama lain. Di sini disebut zakat. Menunjukkan zakat adalah rukun Islam yang penting. Hadis yang ke-7.